Datuk Ida. Ni Azam lawyer. Oh, okey. Look on the way. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz daripada Tetuan Azam Aziz & Co. Pada hari ini kami telah bagi pihak 17 orang plaintif ya. Hari ini ada 17 orang plaintif yang diketuai oleh Datuk Ibrahim Ali. Plaintif kedua Nur Fatin Syakinah binti Kamarudin, ketiga Hanar Aziz bin Abdul Aziz, 4 Razali bin Hussein, 5 Muhammad Syarin bin Ismail, 6 Luqman Hakim bin Abdul Halim, 7 Rifki Kesuma bin Suherman, 8 Muhammad bin Gulam Syarif, 9 Alwanizah binti Johari, 10 Nur Hamizah binti Zainal Abidin, 11 Muhammad Izam bin Ali, Mazlifah binti Osman, Muhammad Fairis Hezri Muhammad Safri, 14 Norziha binti Masyhur, 15 Raja Jehana binti Raja Kamaruzaman, 16 Salwani binti Samad dan 17 Muhammad Ashik Rahman bin Muhammad Warusai. Kesemua 17 orang plaintif pada hari ini telah melantik firma guaman saya untuk menyaman satu pihak, iaitu syarikat Yip Chi Seng and Son Sendirian Berhad yang dinamakan sebagai defendant dalam tindakan ini. Jadi ini adalah berikutan daripada saman telah difailkan secara e-filing pada jam 1.52 petang tadi, ya, telah difailkan secara e-filing. Jadi telah berada di dalam rekod pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam dan kita menunggu nombor rujukan fail, nombor rujukan kes, rujukan mahkamah dan sebagainya, dan termasuk serahan kepada pihak defendant. Jadi kita hari ini memfailkan satu saman terhadap syarikat yang menyebabkan pencemaran air, ya, di sungai yang menyebabkan jutaan penduduk di Lembah Kelang mengalami masalah keputusan bekalan air selama 3 atau 4 hari yang lepas. Di dalam saman ini kita ada memasukkan fakta-fakta bermula daripada dalam penyata tuntutan ini. Kita menyatakan bahawa plaintif-plaintif yang memfailkan saman ini semuanya atas kapasiti individu, semuanya isi rumah, semuanya ada sebahagiannya merupakan peniaga, ada sebahagiannya merupakan suri rumah, ketua keluarga, ada yang tinggal di rumah teres, ada yang tinggal di rumah pangsa, bermacam-macam kesusahan dan kepayahan mereka. Jadi semuanya ada dinyatakan di dalam writ saman ini, dan dari segi fakta kesnya kita mengambil kira kesemua kenyataan-kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad berkaitan dengan penutupan operasi loji rawatan air rantau panjang berikutan pencemaran air di Sungai Gong, Selangor. Jadi berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan media yang telah dibuat oleh pihak-pihak, kita juga memasukkan di sini bagaimana pihak Lembaga Air Selangor telah pun dan pihak berkuasa tempatan telah pun mengenakan kompaun, telah pun mengenakan perintah henti operasi, tutup, dan termasuk Menteri Besar Selangor memaklumkan di dalam sidang media bahawa kilang itu telah diarahkan ditutup, dirobohkan, termasuk kemungkinan dirobohkan. Dan juga di dalam ini kita masukkan juga fakta bahawa 4 orang direktor pengarah kepada syarikat itu telah pun ditahan reman di Mahkamah Session Selayang pada minggu lepas untuk disiasat di bawah Seksyen 430 Kanun Kesesaan kerana melakukan khianat
kerana telah pun mencemarkan Sungai Gong yang merupakan salah satu daripada punca air utama bagi seluruh penduduk di negeri Selangor. Jadi berdasarkan kepada itu kita akan memanggil, ya, kita tidak memfailkan saman kepada pihak pengurusan air Selangor. Di dalam saman inilah, di dalam saman ini kita tidak menamakan apa pengurusan air Selangor ataupun kerajaan negeri Selangor sebagai defendant, kerana kami akan memanggil pengurusan air Selangor, pihak berkuasa tempatan dan juga kerajaan negeri Selangor sebagai saksi plaintiff-plaintiff nanti untuk mengesahkan bahawa pemilik kilang inilah yang terlibat, yang bertanggungjawab mencemarkan air sungai di Sungai Gong yang telah pun menyebabkan kesusahan dan kepayahan kepada jutaan rakyat dan penduduk, ya. Tetapi ini tidak bermaksud kerajaan negeri, agensi-agensi PBT terus lepas tanggungjawab daripada bersalah dalam isu keputusan air ini, kerana kita dapat melihat banyak lagi sebenarnya isu air ini adalah satu isu yang berterusan berlaku, dan mungkin ini adalah satu saman yang pertama sekali kita filekan apabila berlaku kecuaian. Rakyat nak melihat tindakan yang lebih tegas diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab mencemarkan alam sekitar itu yang menyebabkan kesusahan. Jadi kita nak juga agensi-agensi kerajaan selepas ini mengambil tindakan yang tegas, penguatkuasaan dan sebagainya. Jika pihak berkuasa tidak mengambil pengajaran, mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencemarkan alam sekitar selepas ini, kita tidak teragak-agak untuk memfailkan tindakan yang serupa kepada pihak-pihak berkuasa yang lain pula. Jadi untuk itu kesemua 17 plaintiff ini menuntut. Dan satu lagi kita juga masukkan di dalam penyata tuntutan kita ini berdasarkan kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat Peguam Negara semalam, iaitu pengesahan bahawa syarikat ini pernah dikenakan denda sebanyak RM60,000 RM60,000 pada bulan Mac 2020 tahun ini juga. Jadi kita dapat melihat kilang ini sebagai satu kilang yang degil, repeat offenders. Mereka walaupun telah pun didenda, mereka tetap juga melakukan kesalahan mencemarkan alam sekitar, dan hasilnya kita dapat melihat kesusahan dan kepayahan lebih 1 juta, 2 juta penduduk sekitar Lembah Kelang di Selangor dan wilayah persekutuan. Oleh itu plaintiff kesemua 17 orang plaintiff ini menuntut daripada pihak defendant, yang pertama ganti rugi am, kedua ganti rugi spesifik, tiga ganti rugi teladan, kos dan lain-lain perkara yang dianggapkan wajar dan adil oleh pihak mahkamah. Jadi saman ini dimeterai pada 8 hari bulan September 2020. Jadi itulah berkaitan dengan saman yang saya telah dilantik mewakili kesemua 17 orang defendant pada hari ini. Ya. Okay. Pertamanya, tindakan yang saya ambil sebagai salah satu individu kepada 17 daripada 17 penyaman terhadap syarikat yang bertanggungjawab mencemarkan sungai dengan membuang toksik dan sebagainya, menyebab berlaku air terputus oleh pihak pengguna. Jadi tindakan ini sebagai suatu pengajaran dan untuk memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna dan juga pada rakyat, terutamanya pengguna. Kita pengguna, kita ada hak bangkit menuntut hak kita, sebab kita bayar bil air tiap-tiap bulan. Jadi berarti kita mempunyai hak. Dan selain daripada menyaman syarikat ini, seperti mana yang disebut oleh Peguam Bela yang kita lantik tadi, saya sendiri juga sedang mengkaji dan akan berbincang dengan pihak peguam dan akan merujuk pada pakar undang-undang selebihnya nanti mengenai dengan tanggungjawab dan peranan
agensi-agensi penguatkuasaan. Saya naik jemu dan cemuh dengan keadaan negara kita sekarang ni. Malaysia ni negara maju dalam kegilaan. Maksud daripada tak ada maju dalam kegilaan. Banyak benda-benda berlaku yang tak patut berlaku. Contohnya kes air ni. Kita tengok AG buat kenyataan, MB pula mengatakan pihak AG tak ambil tindakan. AG kata tidak benar dan tidak berasas. Ini dua institusi tinggi, seorang MB, seorang peguam negara, boleh bercanggah dalam perkara-perkara seumpama ini. Inikah cara kita mentadbir negara? Pada saya lah. Dan saya kata kegilaan ni sebab kilang yang ni beroperasi secara haram sejak 2014. 6 tahun kilang ni beroperasi secara haram. Bila berlaku tragedi ini, baru pihak penguatkuasaan ambil tindakan. Denda 60,000 itu dan ini. Tapi sebelum ini apa tanggungjawab mereka? Dan ada beratus kilang-kilang haram seumpama ini. Sama lah juga berlaku pencerobohan tanah haram di Raub dan di tempat-tempat lain. Ada judi haram, ada pusat hiburan haram. Apa nak jadi dengan negara kita ni? Apa sudahnya? Ini yang dikatakan indah khabar daripada rupa. Indah khabarnya negara Malaysia negara hebat, negara Malaysia negara membangun. Tetapi dalaman negara Malaysia ni dari segi pelaksanaan undang-undang amat memalukan. Where is the rule of law? Mana dia peraturan undang-undang yang sepatutnya ditegak? Tetapi semuanya puncanya saya percaya ialah kerana ketirisan. Saya tidak nak buat tuduhan, tapi saya percaya bila berlaku ketirisan, di situlah berlakunya rasuah. Tengok kedatangan pendatang-pendatang asing. Berapa banyak dah pendatang-pendatang asing menceroboh masuk negara Malaysia. Satu, saya sebut tadi, pencerobohan tanah haram, tanah, kawasan hutan, tadahan air. Wujudnya pusat-pusat judi haram. Dan semua ni kalau kita lihat berpunca daripada kegagalan penguatkuasaan. Tetapi kerajaan pusat ke negeri ke duk bercakap bak retorik. Semuanya okey, semuanya beres, semuanya diambil tindakan, semuanya dalam perhatian, semuanya beres. Beres. Nah, 1,200 lebih kawasan tak dapat air. Jadi bercakap tak serupa bikin. Inilah betul-betul retorik. Jadi saya ambil tindakan ini sebagai salah seorang plaintiff untuk menyampaikan mesej kepada pemimpin-pemimpin kerajaan pusat dan negeri. Saya tak peduli siapa pun, kita rakyat ada hak, kita pengguna ada hak, dan mempertahankan kepentingan kita. Jangan diperbodohkan lagi rakyat sewenang-wenangnya. So this is what I'm going to say, very loud and clear. Bukan masalah politik. Politik dan politik pun inilah sebab kita berpolitik. Semua bercakap hebat-hebat, semua bercakap berdetung-detung, bunyi guruh di langit, rakyat di bawah, air dalam tempayan dah dipecahkan, hujan tak turun. Ini yang dikatakan Malaysia ni. Saya tengok negara yang seperti benar sorak kampung tergadai. Ada pencakar langit bangunan, ada lebuh raya hebat, tapi rakyat tak ada air. Macam mana? Ada rumah-rumah indah, taman-taman tema dan sebagainya, tapi ada rakyat kaih pagi makan pagi, ada rakyat duduk dalam reban ayam lagi. Dari segi kemiskinan, tapi bercakap semua elok. Jadi sebab itu tindakan ini adalah tindakan simbolik untuk menyampaikan mesej bahawasanya kita di kalangan rakyat, kita tidak boleh bergantung pada sesiapa dah. Rakyat sendiri kena bangkit to fight for our right, berjuang untuk mendapat hak kita. Jangan kita dipermain-mainkan oleh pemimpin-pemimpin yang gaji puluh-puluh ribu sebulan,
Tetapi tanggungjawab nak jaga air pun tak boleh. Nak jaga kela-kela haram pun tak boleh. Ini ke pemimpin yang dia bercakap nak bela rakyat? So that's all I want to say. Thank you very much. Menyeru orang Dan saya juga ingin menyeru kepada orang ramai, jika ada lagi pihak-pihak yang ingin turut serta menjadi penyaman, plaintiff dalam isu menyaman syarikat ini, bolehlah menghubungi pejabat Parti Putera Selangor, iaitu namanya Cik Razali Hussein. Nombor telefon 017-640-7003, nombor 25, Jalan apa ni? Temenggung, Jalan Temenggung, Jalan Gunung Buang, Bukit Bandaraya, Shah Alam. terus akan menjuarai isu air ini dengan memfailkan second best. Dan Putera akan menjuarai isu air ini, akan lawan isu air ini untuk pihak rakyat dalam batch yang kedua, batch yang ketiga dan seterusnya. So kita sudah mulakan tekad. Parti Putera is a action oriented party. Kita bertindak mengenai dengan isu, bukan saya nak tuduh, tapi ada dakwaan mengenai dengan pemberian kawasan balak di Perak. Kita juga buat laporan di SPRM dengan polis mengenai dengan isu pencerobohan hutan simpan di Rauk dan macam-macam perkara lagi. So kita nak move on, sebab kita ni walaupun kecil, macam-macam orang kata, kita berkayuh dengan lidi, tak apa, kita tak kisah. Kita berkayuh dengan basikal je dalam perjuangan ini. Sebab ada orang ada motosikal besar, bila start enjin berdebu, tapi tak jalan pun. Takkan motor je bunyi enjin kuatnya, tapi tak jalan pun. Kita tak ada enjin basikal, tapi kita kayuh, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan lesu, kita akan terus bertindak mengikut undang-undang negara yang sedia ada. Okey, thank you. Pro bono kan? Ya? Pro bono kan? Ya. Ini adalah last yang saya buat saya makan lah. Memang ini adalah julung-julung kalinya pihak yang terkesan daripada isu alam sekitar memfailkan tindakan saman menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggungjawab di mahkamah. Jadi macam yang Datuk Ibrahim katakan tadi, memang saya sendiri dalam proses untuk mengkaji. Ini adalah saman pertama yang kita failkan terhadap syarikat. Kita sedang mengkaji juga beberapa kemungkinan saman terhadap pihak berkuasa tempatan, pihak kerajaan negeri dan agensi air dan sebagainya. Kerana contohnya seperti mana hari ini yang dilaporkan dalam akhbar Sina online, pemilik kilang enggan buka pintu pagar. 3-4 kali katanya penguatkuasa Majlis Perbandaran Selayar nak pergi buat enforcement kat kilang tu, hanya sebab dia tak buka pagar, enforcement officer balik macam tu saja. Adakah ini cara agensi penguatkuasaan kita bekerja? Kalau macam itu, semua kilang haram, semua kilang yang membuat jenayah, dia dah tahulah SOP, tutup aja pagar, letak anjing 3 ekor kat luar, penguatkuasa semua tak datang lah. So ini kita will go against pihak berkuasa tempatan dan sebagainya selepas hari ini kan. Jadi ini antara perkara yang dalam kajian, dan saya percaya ini untuk membuktikan kita serius. Kita bukan sekadar membuat sidang media, membuat laporan polis, tak ada tindakan. Seperti mana kata Datuk Ibrahim Ali tadi, Putera kita menjuarai rakyat, kita membawa rakyat ke mahkamah untuk menuntut hak-hak rakyat sebagai pengguna di mahkamah. Jadi itu peranan yang kita akan terus mainkan. Saya minta kalau boleh bagi kat saya jadi ketua penyelaras penguatkuasaan seluruh negara ni. Saya nak 2 bulan je, dan saya selesaikan. Saya ingat saya pun bersemangat macam Duterte daripada Filipina. Ini cara saja kita nak mentadbir supaya rakyat tahu menghormati undang-undang. Okey, beres. Terima kasih. Terima kasih Ya. 17. Tak ada, kita tak namakan jumlah. Kita hanya menuntut ganti rugi
ganti rugi am, ganti rugi spesifik, ganti rugi teladan, kos, semuanya nanti akan ditaksirkan oleh mahkamah. First, mahkamah akan mendengar merit permohonan. Kedua, selepas ada merit kepada permohonan, jika ada merit kepada tuntutan kita, barulah akan pergi stage kedua, iaitu membuat assessment, taksiran. So masing-masing akan mengemukakan jumlah-jumlah kerugian yang dialami masing-masing. Jadi mahkamah akan mengawardkan, jika layak, award-award seperti mana yang kita minta itulah, ya. Tapi ini mesej kepada kilang-kilang ataupun sesiapa saja yang mencemarkan air, mencemarkan udara. Selepas ini, jika ada kes, sebab banyak mencemarkan bunyi kan, pencemaran bau contohnya kan, selalu ini antara isu-isu rakyat. Ada tempat orang bela ayam secara haram ke apa ke yang mencemarkan alam sekitar, pencemaran bau, lalat dan sebagainya. Tak ada apa-apa tindakan. Rakyat dekat situ sebenarnya boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat yang berkenaan, tapi benda ni tak dibuat. So kalau kes ini antaranya mendapat keadilan, rakyat mendapat keadilan di mahkamah, maka saya percaya selepas ini penjenayah-penjenayah alam sekitar akan berasa takut dan gentar untuk terus merosakkan alam sekitar dan menyusahkan kehidupan rakyat seluruhnya. Dia senang ya. Kalau rakyat ada kesedaran, apa saja yang berlaku di depan mata mereka yang tak betul, sama. Kotor sama, siapa bertanggungjawab? Majlis perbadanan ataupun sesiapa saja ambil tindakan. Ini tahunya naik cukai air, naik cukai pintu, naik cukai tanah, tetapi servis perkhidmatan, cukuplah saya nak geram. Okey. Yang pasal